Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Pusat pemberian vaksin industri perladangan yang pertama diwujudkan di Miri mula beroperasi hari ini. Norsila, apa perkembangan situasi semasa di PPV berkenaan? Assalamualaikum dan salam hormat. Sebanyak 2,252 dos suntikan pertama vaksin COVID-19 telah disediakan bagi Pusat Pemberian Vaksin PPV Industri Ladang Saremas Suai di Miri memulakan operasinya hari ini. Melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, pihak Pengurusan Ladang Kelapa Sawit berkenaan telah mengemukakan permohonan untuk membuka PPV Industri Peladangan khusus kepada kaki tangan, pekerja kilang dan ahli keluarga mereka. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi, PPV Industri Peladangan yang pertama beroperasi di bahagian Miri. Maka itu adalah amat penting sekali untuk kita vaksinkan semua pekerja-pekerja, termasuk juga ahli keluarga mereka yang duduk di ladang-ladang yang berdekatan, khususnya yang di bawah naungan Serimas. Termasuk juga seperti saya telah dipahamkan oleh tuan pengurus tadi, termasuk juga mereka yang datang dari ladang Subumas di kawasan Semelaju di sebelah Bentulu sana. Jelas beliau, kawasan ladang Saremas yang jauh dari bandar perlu diadakan PPV statik bagi mengurangkan kos pengangkutan dan pergerakan keluar masuk pekerja dan ahli keluarga. Sementara Pengurus Besar Ladang Saremas Asri Mahmud menghargai atas inisiatif mewujudkan PPV Industri Peladangan di tempat mereka. Kami amat bersyukur sebab untuk pengetahuan selama kita dilanda dengan pandemik ini, pekerja kita telah hadkan pergerakan mereka dan selama setahun lebih mereka cuma berada di ladang kerana kita khawatir dengan jangkitan dan harapan dengan vaksinasi ini kita boleh perlahan-lahan hidup seperti biasa lagi. Tambah beliau lagi, kebanyakan pekerja kontrak ladang tersebut merupakan warga Indonesia, manakala sebahagian besar pekerja tempatan telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Antara faktor kejayaan jumlah vaksinasi harian di bahagian Sibu adalah melalui sokongan memberansangkan daripada pelbagai pihak termasuk hospital swasta, pemimpin akar umbi dan badan bukan kerajaan yang turut bersama menubuhkan pusat pemberian vaksin di beberapa lokasi di Sibu. Terbaru, Hospital KPJ Sibu dengan kerjasama Parti Rakyat Bersatu Sarawak, Cawangan Dudung menubuhkan sebuah lagi PPV bergerak di Hotel Medan Sibu bagi proses pemvaksinan 1,000 penduduk di sekitar kawasan berkenaan. Penyelaras PPV tersebut yang juga pengerusi Majlis Perubatan Malaysia Cawangan Sibu, Dr. Wong Chia Wei berkata perancangan asal pihaknya adalah melaksanakan program vaksinasi selama 2 hari dengan sasaran 2,000 dos vaksin. Namun disebabkan kekangan logistik ketibaan vaksin ke Sibu, tempoh pemberian vaksin disingkatkan kepada sehari sahaja. Katanya sepanjang 3 hari proses pendaftaran dibuka, pihaknya telah mengumpul lebih 4,000 nama penduduk. But unfortunately, because of unforeseen circumstances for the vaccine, we have to cut short. But I urge those people who submitted their name but were not able to be vaccinated today to not to worry and do not panic. We will make arrangement and will contact them. Dr. Wong ditemui pemberita semasa bertugas di PPV Hotel Medan Sibu. Mengenai penurunan kes di Bandar Sibu semenjak minggu lepas, beliau menyatakan perkara sama telah terbukti di banyak negara lain iaitu program vaksinasi membantu menurunkan kadar kes jangkitan. Baik, seterusnya kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 10 Julai.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sarawak hari ini menyerahkan sumbangan berbentuk 300 beg makanan kering dan 300 kit kebersihan diri kepada pihak Hospital Umum Sarawak untuk diagihkan kepada pesakit COVID-19 serta para petugas kesihatan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC berisiko rendah di Kompleks Belia dan Sukan Negeri di Kuching. Menurut Pengarah Yadim Sarawak Awang Dul Hadi Awang Mat, sumbangan ini merupakan inisiatif Yadim di bawah program Musaadah 3.0 yang bertujuan menampung keperluan pihak hospital serta para pesakit COVID-19 yang dikuarantin. Awang Dul Hadi Awang Mat berkata usaha ini merupakan kesinambungan kepada program Musaadah COVID-19 yang pertama pada tahun lepas melibatkan penyerahan sumbangan berbentuk 50 karton air minuman kepada pihak hospital. Selain itu, pihak Yadim turut memberi sumbangan kepada beberapa pusat pemberian vaksin dan PKRC sepanjang bulan Jun lalu. Manakala satu talian bantuan khas iaitu 013-29-20-214 turut dibuka khusus kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Talian ini dikendalikan oleh Yadim Ibu Putrajaya dan sesiapa sahaja yang terkesan dengan COVID ini dan memerlukan bantuan, silalah berhubung kepada talian ini untuk kita berikan sumbangan. InsyaAllah kita akan sampaikan terus ke pintu rumah, insyaAllah, kepada mereka yang terjejas. Ya, kita tidak memilih sama ada yang beragama Islam ataupun beragama lain. Tambahnya, program Musaadah 3.0 ini turut memberi tumpuan kepada golongan masyarakat terjejas akibat COVID-19 termasuk yang hilang pekerjaan dan gelandangan. Sejak Januari lalu, pihaknya telah mengagihkan sebanyak 918 beg makanan kepada 918 buah keluarga di seluruh negeri. Agrobank akan memulakan perkhidmatan bank bergerak mulai esok. Agrobank wilayah Sarawak menerusi satu kenyataan media memaklumkan operasi perkhidmatan sepanjang tempoh fasa pertama ini akan meliputi kawasan Padawan hingga Terbeduk. Ia akan beroperasi selama 5 hari di pekarangan pejabat daerah kecil Padawan, Jalan Jambu, Bayor Siburan pukul 10 pagi hingga 3 petang. Antara perkhidmatan yang akan ditawarkan adalah perkhidmatan mesin pengeluaran wang automatik, kaunter pembukaan akaun dan debit card serta promosi produk takaful Kasih Plus. Agrobank merupakan antara bank yang mengambil bahagian dalam inisiatif perkhidmatan bank bergerak ke kawasan luar bandar di negeri ini. Ia merupakan kerjasama Sarawak dan Bank Negara Malaysia bagi memudahkan urusan perbankan penduduk. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.